Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya tahulah kita nak berbuka puasa sebentar lagi, tapi topik ini agak penting dan saya tidak boleh tunggu, ya. Jadi saya nak sampaikan secepat yang mungkin. Anwar hari ini keluar kenyataan, dia kata Melayu jangan terlalu angkuh dan selesa sampai meminggirkan kelompok yang lain. Saya nak berhenti di situ sajalah, sebab dia cerita berkenaan lepas tu berbilang bangsa. Ini dia cerita Kemboja, walaupun Kemboja ni majoriti dia Buddhis, tapi dia beri perhatian kepada minoriti Melayu Islam di negara itu 10% dan sebagainya lah. Saya nak tanya kepada Anwar Ibrahim. Pertama ya, saya tanya Anwar ni pro Melayu ke anti Melayu? Atau Anwar ada masalah dengan orang Melayu di negara ni ke? Saya dah beritahu semalam, orang Melayu tidak timbulkan masalah. Orang Melayu bila dia rasa diri dia tergugat, dia cuma ambil langkah-langkah untuk menjaga bangsa mereka sendiri. Dan itu Melayu tu sebenarnya semestinya Islam. Jadi bila kita cerita Melayu ni, kita cerita Melayu Islam. Saya yang adalah orang yang dulu memperkenalkan dan menekan perlunya Melayu dirujuk sebagai Melayu Islam, ya. Dan sekarang ni ramai rujuk sebagai Melayu Islam. Jadi bila kita cerita nak perjuangkan orang Melayu ni, dia termasuk juga nak perjuangkan agama sekali. Jadi bila mereka rasa terancam, mereka memang wajib pertahankan. Itu satu. Dalam satu bangsa atau satu kumpulan yang mewakili satu kelompok agama, memperjuangkan untuk mempertahankan agama dan bangsa mereka, macam mana pula ditafsirkan sebagai cuba meminggirkan bangsa lain atau kelompok lain? Ya. Kalau orang Cina cuba bersatu, ada tak itu bermakna mereka anti Melayu? Tidak, tapi mereka dah bersatu. Tetapi setiap kali orang Melayu nak cuba bersatu ni, ya, nak cuba bersatu, tetapi keluarlah retorika, itu pun dari Perdana Menteri. Ini serius ni. Itu pun dari Perdana Menteri. Jangan angkuh dan selesa sehingga meminggirkan bangsa lain. Macam mana orang Melayu nak bersatu? Sedangkan setiap kali mereka cuba bersatu, cuba pertahankan bangsa dan agama, ada keluar retorik macam ni, seolah-olah memberi gambaran mereka ni setiap kali nak bersatu tu sebenarnya mereka anti kelompok lain. Jadi secara tidak langsung, ini adalah usaha untuk mengekang penyatuan orang Melayu. Yang Anwar sendiri, dan jangan lupa ya, Anwar sendiri memainkan peranan besar dalam sejarah untuk memecah belahkan orang Melayu. Ini berlaku pada zaman reformasi. Anwar mencetuskan reformasi dan seterusnya, menubuhkan keadilan, ya, dengan bantuan isteri dia. Ini telah memecah belahkan orang Melayu. Jadi Anwar pun ada peranan dia. Jadi siapa nak mainkan peranan untuk satu padukan orang Melayu? Jika Tun Mahathir sekarang dia pikul tanggungjawab untuk satu padukan orang Melayu, dan setiap kali ada isu-isu dibangkitkan, ya, jangan tindas kaum lain, saya ada keris, ya, saya tidak boleh tahan kalau kaum lain ditindas. Hari-hari keluar kenyataan, hari ini pun keluar kenyataan. Saya nak tanya kepada Anwar, adakah Anwar anti penyatuan Melayu? Atau adakah Anwar ni pro Melayu? Apa masalahnya sebenarnya Anwar ni dengan orang Melayu? Sejak bila Melayu menindas kaum lain? Daripada pembentukan perlembagaan sehinggalah hari ini, ada tak mana-mana kerajaan terdahulu menindas kaum lain, menghalang mereka daripada menjalankan upacara-upacara budaya mereka, menghalang mereka daripada maju dalam ekonomi, menghalang mereka daripada pendidikan dan pelbagai kemudahan yang ada, yang diberikan kepada seluruh
yang bergelar warga negara Malaysia, ada tak? Kaum mana yang paling berjaya dalam negara ni dari sudut ekonomi? China. Ada tak? Ada tak mereka dihalang? Ada tak mereka ditindas? Ada tak orang suruh China tak boleh pergi sembahyang? Atau kalau nak sembahyang tak boleh terbuka, tak boleh ada tempat sembahyang mereka? Malah kalau kita pergi, ni saya nak cerita betul ya, mungkin ramai terkejut ya. Kalau anda pergi di seluruh negara, ambil Ipoh je contoh, okey, tempat ibadat orang India sahaja, kita jangan kira Cina dulu, berlipat kali ganda saudara-saudari, berbanding tempat ibadat orang Melayu. Tempat ibadat orang Cina berlipat kali ganda berbanding dengan masjid-masjid dan surau-surau yang ada. Tak percaya, suruh sesiapa nafikan daripada kalangan ahli-ahli politik di Ipoh. Suruh mereka nafikan. Masih nak cerita babak orang Melayu jangan angkuh dan selesa. Mesej saya kepada Anwar lah jangan angkuh dan selesa dengan kedudukan. Kerana anda sedang mengungkit-ungkit isu perkauman tapi tuding jari kat orang lain, kononnya orang lain lah yang menindas. Kononnya orang lain lah yang cuba mengungkit isu perkauman. Walhal hari-hari anda yang sedang sebut. Sebab apa? Anda tergugat dengan proklamasi Melayu. Anda tergugat dengan usaha Tun menyatukan orang Melayu, yang menjadi hak orang Melayu sebenarnya untuk bersatu. Anda takut barangkali penyatuan ini akan memudaratkan PH dan BN. PH dan BN memang dah mudarat dah. Dan anda fikir dengan mengeluarkan kata-kata ini akan membantu. Tetapi tidak. Ini tidak membantu anda. Sebaliknya, bayangkan betapa marahnya orang Melayu bila dengar perkara ni. Makin bertambah besarlah gelombang penolakan terhadap kerajaan melibatkan orang Melayu ni. Kita tak payah buat apa. Pembangkang tak payah buat apa. Sebab hari-hari anda keluar kenyataan-kenyataan begini, anda sedang memarakkan gelombang yang akan akhirnya menjatuhkan anda. Ya? So, saya nak berbalik kepada soalan asal. Ada tak Melayu Cina dengan India tertindas di negara ni? Ada tak kebebasan agama mereka terancam? Lihat luar sana, ada tak mereka tengah bergaduh dengan orang Melayu? Ada tak rusuhan sedang berlaku? Tak ada. Tapi handuk cerita seolah-olah benda-benda ni sedang berlaku. Seolah-olah ada satu konspirasi menentang kelompok lain. Ya? So, sudahlah Anwar. Makin banyak anda buka mulut, makin timbul persepsi anda anti Melayu. Anda ada masalah dengan orang Melayu. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.